Assalamualaikum dan terima kasih kerana bersama kami di TV1 Bicara Naratif kembali. Sekali lagi dan tumpuannya kali ini ingin kami berikan kepada transformasi penjaja dan peniaga kecil menerusi pendigitalan dan kementerian yang bertanggungjawab mengepalai misi ini pastinya juga Kementerian Pembina Usahawan dan Koperasi atau lebih dikenali sebagai MEDAK. Dan kerangka masa yang kita ada ini ingin kita ucapkan selamat datang juga terima kasih kepada menterinya sendiri. Terima kasih yang berhormat Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar. Kalau ditelusuri bagaimana cabaran yang telah pun dilalui oleh para PKS kita YB dan juga yang akan terus mereka lalui dalam suasana penuh ketidaktentuan ini, operasi secara digital ataupun dalam talian ini merupakan satu lagi nafas baru untuk mereka. Kembali kepada rutin perniagaan walaupun persekitarannya agak berbeza, tapi yang penting livelihood itu ataupun kebolehlansungan mereka itu diberikan keutamaan. Cabaran untuk MEDAK selama 1 tahun sebulan ini, bagaimana keadaannya? Ya, biar saya bermula dengan peringkat awal ini, supaya memberi latar belakang apa sebenarnya yang kita tangani masalah. Bermula dengan jumlah itu sendiri. Contohnya jumlah yang diklasifikasikan sebagai peniaga sederhana kecil dan mikro ni belum termasuk lagi informal. Ialah 900 lebih ribu di seluruh Malaysia yang berdaftar. Jadi di samping itu ada lagi yang tidak berdaftar yang dipanggil informal. Iaitu pada bancian pada tahun 2019 dahulu. Jumlahnya ialah 1.26 juta. Jadi maknanya kalau kita gumpulkan berdua ni, jumlah itu 2 juta lebih dah. Jadi dalam konteks kementerian saya pandang inilah masalah yang patut saya tangani untuk mengatasi masalah mereka dalam keadaan sudut ekonomi semasa COVID. Dan semasa COVID ini oleh kerana orang tidak boleh berniaga membukakan kedai macam biasa. Contohnya apabila diisytiharkan MCO dahulu ataupun PKP yang pertama hingga bulan Mei daripada bulan Mac, kita lihati bahawa semua pihak-pihak SME ini hampir merudum keseluruhannya kerana masalahnya mereka yang kecil ni, mereka yang mikro ni, mereka tidak mempunyai simpanan reserve keuangan. Kedua, mereka tidak mempunyai kadang-kadang sumbangan keuangan daripada perbankan yang ada reserve tinggi dalam bank mereka. Jadi simpanan peribadi mereka pun berkurangan dan tidak ada. Dan dalam keadaan sedemikian maka mereka lah yang terjejas teruk sekali. Yang kedua ialah pihak informal. Mereka yang peniaga kecil-kecilan yang dipanggil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai Mak Kiah tu. Sebenarnya yang tepian jalan jual cucuk udang, goreng pisang dan sebagainya. Mereka ini tidak berdaftar. Pada ketika itu apabila PKP dilaksanakan, kerajaan bersedia memberi makanan atas meja mereka untuk kehidupan mereka. Tapi apa yang kita tak lihat ialah dia punya perniagaan. Perniagaan mereka kita tak lihat dan tidak ada peruntukan oleh kerajaan kerana tidak ada data yang tertentu, sinarai yang tertentu pada mereka ini untuk dibantu. Selain daripada yang 900 lebih ribu itu tadi. 900 lebih ribu itu dibagi dengan 68% daripada mereka ialah pihak yang kecil dan mikro. Dan hanya 20 lebih peratus itu saja yang peringkat pertengahan. Jadi dalam keadaan sedemikianlah maka kementerian saya sangat tercabar sebenarnya untuk menangani masalah yang dihadapi oleh mereka. Dan yang kedua lagi ialah pada ketika itu kita mencadangkan kepada pihak peniaga ini supaya mereka to go online, to go digital, to go berubah kepada cara perniagaan lain. Dah dulu kita berniaga, kita dedah di kedai, di gerai dan di kios di mana-mana. Jadi orang datang membeli. Premis fizikal tu ada? Ada premis, ada tempat tu, ada lokasi tu, ada semua ada. Orang akan berduyun datang. Tapi masa COVID berlaku, bahan ini sudah berubah. Makanan tu akan mencari orang, akan dihantar ke rumah orang. Jadi
apa solusi yang dibuat. Jadi kementerian saya menerusi pihak contohnya InScan dan InScan lah utamanya dan SME Corp melaksanakan pendigitalan yang awal daripada ketika itu. Dan apabila kita terempak dengan satu masalah satu lagi iaitu pengantaran. Iaitu siapa yang hantar makanan tu, siapa nak dihubung. Dan kita lagi sekali menyahut cabaran itu dengan pihak Tekun mewujudkan mobilepreneur mereka. Mobilepreneur ni 2 peringkat. Peringkat yang pertama kita laksanakan dengan RM2,000 membantu pihak yang ada motor yang mahu mengantar. Dengan RM2,000 pinjaman kepada mereka ini dengan faedah yang rendah, duit sumbangan direct daripada kerajaan, bukan duit Tekun sendiri. Dan kita mengagih saja RM2,000 untuk repair motor dan menaik tahapkan motor mereka untuk ada carrier, ada bag dan sebagainya. Selepas tu tak mencukupi. Kita buat lagi satu sistem iaitu mobilepreneur, iaitu dengan meminjam maksima RM10,000 untuk membeli motor, modify motor dan membuat peralatan motor dia menjadi motor untuk mengantar wang makanan. Jadi penerimaan daripada masyarakat pada ketika itu amat menggalakkan. Hingganya tiap-tiap hari kita mendengar laporan, saya mendapat laporan daripada pihak Tekun bahawa respons itu begitu baik sekali hingganya kita mencapai prestasi yang tertinggi di seluruh negara lah dalam kementerian-kementerian. Tekun mencapaikan prestasi yang tertinggi untuk mengeluarkan sumber kerajaan untuk membantu. Kerana program-program itu memang dekat pada hati rakyat, perlu keperluan rakyat pada ketika itu. Jadi akhirnya kerajaan pun respon dengan menambah kewangan Tekun oleh kerana sistem yang telah dibuat atau dilaksana Tekun memberi kesan yang begitu baik dan pelaksanaan Tekun dengan cepat. Kerana pada ketika itu juga kementerian saya mempelopori supaya proses permohonan sumber kewangan daripada semua agensi dan kementerian dipermudahkan, dipendekkan dengan memudahkan cara dan memudahkan sistem dan dokumentasi, maka Tekun berjaya hingga tahap 99% pada tahun ujung tahun 2020. Dan pada ketika itu kita lagi satu berhadapan dengan satu lagi. Yang tadi kita cerita hal motor tak ada untuk carrier yang hantar. Dan satu tadi mula-mula kita orang tak tahu menggunakan sistem e-commerce. Selepas tu motor dah ada, e-commerce dah ada, satu lagi macam mana nak ajar mereka ni menggunakan sistem e-commerce tu. Kita adalah macam mana dia nak panggil dan macam mana sistem pembayaran dan semua. Sebabnya barang dihantar bukanlah orang tu beri duit. Dia sistem pembayaran online. Jadi lagi kita berhadapan dengan satu perkara iaitu terminal untuk bayaran. Lagi satu untuk displaykan makanan atas pasar online, pasaran online. Jadi semua ini telah diambil kira oleh pihak kementerian saya menerusi agensi contohnya InScan, SME Corp dan juga Tekun. Dan dalam masa itulah kita belajar macam mana mengolahkan bisnes-bisnes ini. Akhirnya pada bulan September saya pergi ke Sabah. Bila saya pergi ke Sabah, saya berjumpa dengan kurang lebih 500 peniaga dalam 6 sesi. Bila saya berjumpa dengan peniaga-peniaga yang kecil dan mikro ini, semasa itu saya mendengar rintihan ada 5-6 orang peniaga, kebanyakannya wanita lah, mengatakan mereka memang tertekan masa PKP yang pertama. Tetapi apabila dapat latihan daripada pihak InScan dan menggunakan macam mana nak pergi on board dia punya bisnes, memberi gambar dan sebagainya, display e-commerce, dengan tidak disangka dia punya bisnes yang merudum awalnya pada bulan Mac, April dan Jun tu, April dan Mei tu,
merudum hingga jatuh ke sampai 30% saja penjualan dibanding dengan yang biasa. Hingga pada bulan September boleh menaiki hingga 150% menaiki. Jadi dalam situasi penjualan mereka, jadi situasi itu kita dah melihat bahawa kita tidak ada pilihan lain. Memang kita kena mendigitalkan semua bisnes-bisnes ini supaya mereka boleh berniaga macam biasa dalam keadaan MCO ataupun apa saja bersyarat ke tidak bersyarat PKP ini. Jadi pada masa yang sama kita juga terlibat dengan APEC pada ketika itu, yang mana seluruh dunia sebenarnya, daripada Amerika sampai ke Jepun, daripada Korea sampai Australia, New Zealand, South Africa, South America, kita dapati bahawa tidak ada pilihan lain pada ketika itu, bahawa kita kena digital economy, digitalize kita punya bisnes, dan pihak-pihak peniaga pun mesti terlibat dan menerima hakikat tidak ada pilihan lain untuk mesti mendigitalizekan bisnes mereka. Yang penting sebenarnya ingin juga kita tanyakan kepada pihak YB dan juga kementerian dengan evolusi dari segi pendigitalan ini dan juga bagaimana bantuan diberikan. Latihan juga merupakan satu entiti yang penting. Kita juga ingin mengupas lebih lanjut tentang platform Warungku yang juga dijuarai oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi. Tapi itu akan kami bawakan selepas ini. Jadi terus boleh hantarkan soalan anda ataupun komen ataupun pengalaman anda. Sekiranya anda merupakan sebahagian daripada mereka yang telah mendapat manfaat daripada program yang telah pun diajukan oleh Medak ini dan boleh kita kongsikan dan juga kita ajukan kepada YB di studio. Kita berehat seketika, kembali bersama kami dalam Bicara Naratif sebentar lagi. Untuk memulakan swing golf ni, kena banyak ada body rotation. Ada 108 jenis smash, termasuk smash backhand. Jadi smash ini adalah satu daripada senjata di dalam game. Pranav Fitro adalah merupakan salah satu scoring threat. I don't know how I do it, but something semangat in my heart. Just I want to do it, I do it, I make it wrong. Yeah. Selamat datang ke dalam rancangan Salah atau Tidak. Salah atau tidak kita ni bersyak bersangka. Kenapa tidak mengisi masa melepak itu dengan membuat kerja-kerja sambilan? Banyak-banyak scammer ni kenapa dipanggil Makau Scam? Adakah masyarakat kita ni sebenarnya peka tentang akta ataupun undang-undang macam mana cara nak menangkap penjenayah ni? Jadi kesimpulannya, adakah salah atau tidak belanja rumah dari isteri? Peribahasa ini adalah bentuk yang tertua sekali. Dabus ini adalah satu tarian yang dilahirkan di tanah Arab. Nilai peribahasa ini adalah untuk menyampaikan nasihat dan nilai peribahasa ini adalah menegur. Kita boleh mesti macam mana orang ini harus macam buat.
Terus anda ikuti kami dalam bicara naratif secara jelas melalui siaran berita digital RTM dan juga saluran My Preview 1, 2, 3, juga melalui aplikasi MyClick untuk anda ikuti apa yang kami bincangkan pada malam ini di studio bersama Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi YB Datuk Seri sebutkan tentang persekitaran basic secara asasnya ekosistem perniagaan digital itu. Tapi bagaimana ia dirapatkan lagi kepada pemain industri, iaitu mereka yang terlibat dalam industri PKS dan juga mikro ini, dengan pengenalan warungku. Ramai tanya sebab warung secara konvensional satu premis yang fizikal, tetapi dibawa dalam konsep warungku. Mungkin YB boleh ceritakan lebih lanjut kepada mereka. Ya, ini satu evolusi yang cepatlah sebenarnya berlaku dalam kementerian. Apabila kita telah melihat semua masalah-masalah awal yang kita tangani dengan beberapa tindakan yang kita buat tadi, kita lihat juga selepas itu bahawa pihak peniaga ni apabila dia dah di connect ataupun dihubungkan dengan pihak pasar online macam e-commerce platform, contohnya macam Grab, Foodpanda dan sebagainya. Bila kita dah connect mereka ini kepada syarikat-syarikat yang besar ni untuk pengantaran dan sebagainya makanan mereka. Dan kita dah sebut juga tadi soalan terminal. Terminal untuk gambar, untuk presentation, untuk pembayaran dan sebagainya, semua diajar oleh pihak kementerian. Tetapi apa jadi rintihan selepas itu ialah ada di kalangan peniaga pembuat makanan ni, merchant ni. Macam Kiah ni. Sebab dia tiga Mak Kiah tu. Dia tiga pihak ya. Pihak yang pertama ialah e-commerce punya pihak yang mempunyai e-commerce platform. Yang kedua pihak rider yang mengangkat daripada Mak Kiah pergi ke situ kepada pembeli, consumer. Jadi apabila kita lihat masalah ini satu persatu kita hadapi dan satu persatu kita tangani, ada lagi masalah yang kita hadapi iaitu daripada profit margin kepada pihak peniaga. Pihak SME ini sendiri yang terkena dengan charges yang dianggap tinggi sangat. Contohnya charges yang sampai 33%, 35%. Walaupun ada orang mengatakan bahawa charges ini adalah standard, international standard charges ni. Tetapi dalam keadaan yang sedemikian ini, sepatutnya charges ini kita lihat boleh diturunkan. Kita cuba nak negotiate dengan pihak-pihak yang tertentu, platform e-commerce ni negotiate. Kementerian, saya arahkan kementerian untuk berbincang dan meminta supaya diturunkan sampai satu tahap, memberi keuntungan balik kepada pihak peniaga, pembuat makanan dan sebagainya. Tetapi malang bagi kita tak dapat konsesi daripada mereka. Jadi itulah idea menubuhkan satu lagi platform sendiri. Tapi sebenarnya daripada awal lagi, bulan 4 lagi saya dah sebut soalan nak mewujudkan e-commerce sendiri tu. Tetapi ada teguran-teguran daripada kawan-kawan, pihak bijak pandai dan sebagainya menegur saya, mengatakan it's too expensive. Macam-macam dah cakap-cakap mereka. Jadi saya berundur ke belakang satu tapak lah dengar sini. Tapi kita kena experience dulu. Nak melihat. Tapi selepas beberapa bulan lepas tu saya nampak memang tak ada peluang dan pilihan lain. Kita kena mewujudkan juga. Lagi lama tunggu lagi terkesan mereka ni. Jadi saya bincang dengan dua pihak lah sebenarnya. Saya bincang dengan pihak kementerian sendiri, saya bincang dengan pihak SME Bank dan saya bincang dengan pihak SME Corp. Dan akhirnya SME Corp datang dengan satu solution ni, iaitu mewujudkan warungku ni. Jadi warungku ni ada dua sekali. Satu iaitu menyediakan motor, membantu pihak yang ada motor untuk beri dia punya alat kepada motor dengan kos-kos yang tertentu. Semua diberi kerjaan macam tu saja. Jadi dengan itu juga, dan warungku sendiri ialah ada satu platform e-commerce. Jadi pihak rider ni yang dibantu, dia namakan warung, mula-mula kita sebut warung rider. Warung rider ni
Lepas tu di-connectkan kepada Warungku punya e-commerce platform. Jadi kita ada dua. Satu, platform e-commerce. Yang kedua, kita ada Warung Riders. Jadi Warung Riders ni, berdua ni kita dah panggil Warungku. Kedua-dua dia ada. Satu kelompok saja, dua komponen dalam satu kelompok. Jadi dengan itu, kita punya charger sekarang, insyaAllah kalau telah dilaksanakan nanti, dia ada yang terendah di negara inilah. Di Malaysia. Tak ada pun e-commerce yang lain boleh menandingi. Walaupun saya masih ada dijumpa oleh pihak yang tertentu mengatakan mereka boleh kena lebih murah lagi. Tapi saya kata boleh. Kita boleh kerjasama. Asalkan untuk kebaikan pihak-pihak SME ni. Pihak-pihak peniaga sederhana, kecil dan mikro ni dan informal. Jadi dengan keadaan sedemikian maka diwujudkan ini dan ada sistem-sistem sendiri. Dan dengan itu pihak SME Corp nak mewujudkan 5,000 sebenarnya. Dalam mula-mula program kita nak mewujudkan pada tahun 2021 nak mewujudkan 5,000 warung rider. Dan kalau 5,000 warung rider, tiap-tiap warung rider itu lagi akan cari 5 peniaga yang mempunyai produk-produk sendiri nak diniagakan. Dan kita ajak usahawan. Usahawan. Jadi kita ajarkan rider ni macam mana nak mengajar 5 orang ni menggunakan terminal. Dan dengan tu maknanya kalau 5,000 kita dapat 25,000 merchant yang ada. Tetapi oleh kerana rintangan yang tertentu, nampaknya kita dah ada mengurang sedikit. Mungkin oleh kerana constraint yang tertentu, kita turunkan kepada 3,500. Jadi kalau perancangan 3,500 rider ni kita wujudkan, kita boleh membawa 5 macam perancangan awal. Saya cukup yakin kita boleh mendapat juga lebih 10,000 peniaga yang boleh mendapat connection terus kepada warungku platform. Dan itu daripada SME Corp. Kita belum sebut lagi apa yang kita kerjasama dengan pihak Tekun. Kita masih ingat Tekun mengeluarkan banyak dia punya mobile phoner yang menerusi sumbangan-sumbangan Tekun. Jadi kalau pihak ini boleh kita bawa bersama dengan insentif-insentif baru yang bakal kita beri kepada pihak rider ni, contohnya kita dah ada kerjasama dengan pihak Kementerian Pembangunan Sumber Manusia dan memberi insurans pakeso pada mereka ini. Dan kita juga akan memberi, contohnya kita nak bagi terminal, kita nak beri latihan, kita beri kad SIM card dan sebagainya. Dan daripada pihak kementerian, daripada pihak InScan, benda ni, semua perkara ni peri daripada kerjaan. Jadi dengan sendirinya kita akan attract kita punya warungku ni nanti lebih menarik lagi dibanding dengan pihak-pihak lain. Walaupun mereka yang lain tu dah lama dalam bisnes, dah lama dalam perniagaan, mungkin nama dah dikenali umum. Kita belum lagi, pelancaran belum buat oleh kerana COVID ni. Sebenarnya buat pelancaran, tapi insya-Allah akan dilancar juga 25 bulan ni. 25 bulan Raya itu akan dilancarkan juga. Terminal ni nampaknya memberikan begitu banyak cabaran dan tidak boleh diskriminasi, tidak boleh kita kata semuanya daripada golongan berusia sebab sekiranya melibatkan teknologi yang baru. Berzaman juga sebenarnya nak membiasakan, alang kita beli handphone baru pun berapa hari juga nak membiasakan, betul Wabi? Ya betul, jadi, saya sendiri pun belajar masih. Jadi bagaimana lagi usaha kemudian barangkali fokusnya perlu lebih juga diberikan kepada latihan untuk terminal ni? Ya memang semua pihak SME Corp, pihak InScan berterusan melatih ni. Bahkan pihak InScan melatih beratus peniaga-peniaga kita macam mana nak menggunakan terminal ni. Macam mana nak go on board, mana-mana platform e-commerce yang mereka nak. Jadi soalannya InScan dia tidak, mula-mula memang dia tidak apa orang kata align dalam bahasa Inggeris, align kepada mana-mana e-commerce punya platform. Tidak diselarikan dengan mana-mana platform. Dia mana saja atas pilihan peniaga itu sendiri. Kalau peniaga itu nak
pergi mana-mana platform e-commerce, dia akan pergilah sendiri, sama ada Shopee kah, ataupun Lazada kah, ataupun Foodpanda, ataupun apa saja. Dia akan mengikut naluri dia sendiri, mengikut pandangan mereka dan apa yang mereka lihat. Tetapi apa yang kita ketahui ialah barang siapa saja dah mendapat latihan khususnya daripada InScan dan melaksana mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh pihak InScan, saya cukup yakin semasa lawatan saya ke Kota Baru, Kelantan. Kota Baru, Kelantan, seorang wanita juga, dia sampai melonjak dia punya pendapat sale dia 254%. Bayangkan, daripada di bawah 100% melonjak kepada 254%. Jadi itu menunjukkan bahawa satu, dia mengikut apa yang InScan ajar dia, satu persatu. Jadi dia disiplin dia tinggi untuk mengikut latihan tu. Dan yang kedua, dia memang yakin bahawa itulah caranya dan sistem diajar oleh InScan tu dilaksana sepenuhnya. Dan ini menggunakan terminal. Kerana terminal ni dia penting, ialah satu, dia boleh mengantarkan macam mana presentasi kita, barang-barang yang kita nak jual ke atas e-commerce platform. Yang kedua, dia boleh menerima order. Kalau orang nak berkehendakkan apa barang produk kita, dan orang tu boleh order terus kepada kita dan kita boleh mengantar dan rider nanti menunggu. Macam kita punya warung rider tu ada menunggu dan dia akan hantar. Lepas tu bayaran tu boleh dibayar menerusi platform tu juga. Dari mana dia terus kepada bank dia. Jadi latihan ini secara menyeluruh supaya kita memang penjitilan bisnes kita hingga kepada perbankan kita pun dah menjadi digitalisasi. Setiap cabaran tu ada membuka ruang untuk potensi dan juga peluang. Kita ingin juga bincangkan tentang bagaimana potensi pendapatan dan apa lagi misi selepas menjadi sebahagian daripada pakej terminal warung juga e-commerce warungku ini dari segi latihan dan dari segi integriti menjalankan perniagaan. Semuanya selepas ini dalam Bicara Naratif. Juga boleh terus hantarkan soalan anda ke laman platform Facebook kami. Kita akan kembali selepas ini. Syahadah, satu lafaz berbeza rasa, kemuliaan, kedamaian dan kesejahteraan, keimanan, ketakwaan, nurul habari, syahadah. Syahadah. Tahukah anda, kerja cari gali di pelantar minyak luar pesisir pantai merupakan salah satu aktiviti yang paling berisiko tinggi dan berbahaya. Aktiviti pencerobohan di kawasan pelantar minyak seperti ini merupakan tindakan yang salah di sisi Undang-Undang Malaysia. Kawasan pelantar minyak merupakan kawasan larangan yang telah diwartakan di bawah Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959. Pada mereka yang menceroboh, sekiranya ditangkap dan didapati bersalah, mereka boleh dikenakan maksimum penjara 2 tahun atau denda RM1,000 ataupun kedua-duanya. Tindakan menceroboh kawasan pelantar minyak bukan sahaja memberi risiko berbahaya kepada penceroboh, malah ianya menggugat keselamatan pekerja pelantar. Oleh itu, alihkan perhatian anda ke kawasan yang lebih selamat sebagai tanda sokongan kita kepada wira kita di pelantar minyak dan gas negara untuk menjalankan tugas selamat dan terus memenuhi keperluan tenaga negara. Maka kalau kita rasa berat untuk menunaikan ibadah zakat, kita sebenarnya rasa berat untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang suami yang culas dengan tanggungjawab dia, iaitulah pengkhianatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Anak tidak sah taraf ini hanya mewarisi hamparan. Hamparan bermaksud ibunya saja.
Serius. Kau labur sikit je tapi kau dapat balik banyak. Saya pun ingat nak melabur. Ya ke? Melabur sikit nanti dapat berkali ganda. Kita mesti masuk ini pelaburan. Untungnya banyak besar. Betul lah. Betul saya mau. Ya betul labur. Tapi labur dalam apa? Ingat, pelabur yang selamat adalah pelabur yang bermaklumat. Pesanan ini dibawakan khas oleh Suruhanjaya Security Malaysia dan Investmart. Baik, terima kasih kerana terus bersama kami. Lebih lagi perbincangan tentang platform Warungku di bawah Kementerian Pengurusahaan dan juga Koperasi. YB Datuk Seri, kalau ditanyakan sekarang ini ramai usahawan dan juga pemain industri yang barangkali menghela nafas lega. Ada juga platform yang tidak menggunakan hidden charges ataupun charge tersembunyi untuk mereka mencari kelangsungan hidup. Apa yang barangkali diharapkan dengan tindakan oleh kerajaan dengan mengadakan platform sebegini, dan bagaimana kesannya kepada platform online yang lain, nama-nama konvensional yang kita biasa guna, kita biasa dengar. Yalah. Apakah tindakan susulan yang diharapkan dari mereka pula? Ya. Kalau kita lihat sekarang, sebenarnya soalan e-commerce ni belum ada peraturan sebenar wujud di negara kita ni. Sebab perkara ni baru. Itulah selalu saya ulangkan apabila saya appear dalam TV, saya ulangkan. Ini cerita lama sebenarnya. Cerita yang dimula oleh kerajaan pada tahun 1994 dulu. Apabila Perdana Menteri Tun Mahathir mengatakan multimedia super corridor, mewujudkan cyber jaya, mewujudkan bermacam-macam lagi dulu. Tetapi kita semua leka, tak setuju, dibiarkan macam tu saja. Apabila Tuhan hantarkan COVID ni kepada dunia, dan baru kita sedar bahawa this is the correct way. It should have been done dahulu lagi, bukan sekarang. Jadi sekarang kita beryaya nak berlomba-lomba nak buat perkara ini dengan dalam masa yang singkat dan dengan kos yang tinggi. Tetapi itulah keadaan realiti dia. Jadi akhirnya kita tidak mempunyai platform sebenar. Negara kita tak ada platform. Dahulunya kalau saya tak salah satu daripada yang very popular e-commerce platform sekarang ialah kepunyaan orang Malaysia. Tapi dijual dengan orang Singapura. Tapi orang Singapura lebih panjang posite dia, bertahan beli tu platform tu. Kalau tak orang Malaysia jadi jutawan, tak kisah siapa punya. Tapi orang Malaysia juga. Tetapi apa yang saya lihat di sini dengan tindakan kerajaan ini untuk memberi pilihan yang lain daripada yang ada sekarang ini, dengan harapan pada satu ketika nanti, nombor satu, kita ada perundangan yang khusus untuk regulate peraturan-peraturan untuk cost, charges dan sebagainya. Jangan dibuatkan hidden charges. Dan contohnya apa yang menjadi satu rungatan yang terkini ialah kos pengantaran rider itu sendiri. Dulu rider, saya berjumpa ramai rider ni. Bahkan masa saya di Kuching 3 bulan lepas, saya duduk dalam kedai kopi, makan roti canai. Melihat seorang budak yang pemandu rider ni. Saya panggil dia, berapa pendapat bulanan? Dia kata, saya Datuk kata daripada tu, kata dia pelajar daripada Politeknik di Sahalam. Sekarang bercuti. Jadi tak ada kerja, saya buat ni lah, kata dia. Dapat pendapat saya di antara 2,000 ke 2,600 bulanan. Bersih? Bersih, ya. Okay. Jadi saya anggap pendapatan tu amat mencukupi bagi anak yang baru masih dalam sekolah. Masih dalam Politeknik, ya. Dan selepas itu, sekarang kita dengar kan, kos pengantaran di kawasan Bukit Bintang. Dahulunya RM9. Satu persatu, RM9 satu, RM9 satu. Tetapi sekarang dikurang kepada RM7, satu kluster di antara satu tempat. Jadi maknanya rider juga terkena. Jadi ini kita nak elakkan supaya anak-anak kita yang kita beri nafas baru untuk membuat satu jenis perniagaan yang tak pernah dibuat dahulunya, mendapat apa orang kata, layanan yang setimbal lah dengan kerja mereka. Bukan mudah menjadi rider. Kadang-kadang kita fikir naik motor jalan di jalan raya itu mudah.
bukan mudah. Ya, risiko nyawa, cuaca dan keselamatan jalan raya, cuaca, keadaan apa saja, masa. Kadang sekarang musim orang berbuka puasa ni, masa orang buka puasa, masa itulah orang minta makanan. Masa itulah kita nak balik juga, nak buka puasa. Kita ni puasa juga. Jadi dalam keadaan demikian, anak-anak ini kebanyakannya anak-anak muda yang mendapat layanan yang tidak baik daripada banyak pihak. Ada juga kadang-kadang kita dengar rungutan, maka bila dah hantar kelewatan lambat sedikit mengantar tu, yang membuat pembeli itu nanti marahkan dia. Ya. Reject, tak mau terima. Tak mau terima, tak buka pintu dan sebagainya. Jadi siapa yang jadi beban? Ya. Jadi mereka ini. Jadi semua perkara-perkara ini tidak ada peraturan-peraturan yang tertentu terwujudkan. Daripada sudut pembayaran kepada sudut disiplin pihak pemain ini. Semua pihak, pembeli, peminta dan sebagainya, dan peniaga itu sendiri mesti ada satu peraturan yang tertentu untuk regulate supaya dia lebih teratur dan tidak ada competition yang begitu steep sangat. Hingganya menekankan pihak rider dan pihak peniaga. Jadi harapan saya ialah kerajaan akan mengambil inisiatif untuk membuat satu peraturan pada satu untuk kita bermula daripada awal dengan satu peraturan khusus. Ya. Yang kedua, harapan saya pihak-pihak yang dah lama dalam perniagaan ini dah mendapat keuntungan yang begitu besar. Tak payahlah sangat kata orang mengambil keuntungan berlebihan dalam keadaan orang lain yang tertindas, ya. Sepatutnya kita menurunkan kos kita dan maknanya margin kita tu dikurangkan, tapi kita boleh membukakan kita punya volume dan keuntungan itu daripada jumlah, bukan keuntungan daripada membesarkan volume margin of profit kepada kita sendiri. Bukan saja syarikat tersebut, tapi syarikat-syarikat lain yang juga mempunyai model perniagaan, bisnes model yang sama, mungkin juga boleh mengurangkan profit margin lah. Ya, profit margin dia. Supaya semua pihak, riders yang bertarung di jalan raya tu, pengantar tu sama ada naik motor ataupun kereta, mereka berhadapan dengan perkara yang sama. Ya. Yang ketiga, pihak peniaga tu yang membuat SME, makiah tu. Harapan mereka di situlah. Harapan mereka untuk hidup kais pagi, makan pagi itu. Ya. Kenapa kita pihak yang kaya mungkin mendapat bilion satu tahun, kenapa kita menindaskan pihak ini? Kita mesti bersikap sedemikian sebenarnya. Jadi barulah ada equitable ya, jadi spektrum itu lebih seimbang. Perimbangan dalam menikmati keuntungan yang dapat oleh peniaga-peniaga tertentu. Jadi dalam keadaan demikianlah, makanya harapan kita dengan adanya kita warung Ku ini boleh membuka satu pemikiran kepada semua pihak. Bukan saja yang baru tetapi juga yang lama, supaya warung Ku ini boleh jadi contoh, dan kalau tidak pun sama dengan kos warung Ku punya charge, yang tidak ada langsung hidden charges, dan memang tidak kita ubahkan sistem kita daripada awal, kerana itu pada kita ialah satu perjanjian dan amanah, ya. Sedikit masa sebelum kita berehat sekali lagi, YB, juga diajar asas keusahawanan dan pengurusan aliran tunai. Bagaimana boleh diringkaskan, bagaimana, apakah ini kelebihan berbanding platform online yang lain? Ya, dia begini. Kalau kita lihat dalam kementerian saya, pihak yang daripada SME Corp ni kebanyakannya memang mengajar orang untuk mekanisme kerja saja. Mekanisme kerja mana dia macam menggunakan warung Ku, menggunakan e-commerce platform, tapi pentadbiran pengurusan syarikat tu banyak diuruskan ataupun diajar oleh pihak InScan. Ya. Jadi agensi dua ini dia kerjasama erat. Jadi saling ada kerjasama dan berurusan bersama, hingganya kita meminta supaya tiap-tiap pihak dilatih dahulu supaya apa yang saya kata, saya gunakan istilah inilah dalam berbincang dengan pegawai saya, ROI. Maknanya pelaburan daripada duit kerjaan tu mesti mendapat pulangan yang terbaik untuk pihak peniaga.
Maknanya bukan kerajaan yang untung daripada sudut direct keuangan, tetapi daripada peniaga-peniaga yang dibimbing ini dapat berjaya nanti. Maknanya pengurusan perniagaan mereka. Kerana ramai di antara mereka ini memilihkan perniagaan ini sebagai the second choice. Oleh kerana tak dapat bekerja. Tak dapat bekerja dengan orang, dengan syarikat, dengan kerjaan, maka menjadi peniaga. Jadi sepatutnya peniaga ialah the first choice. Kerana pada saya, peniaga ni boleh mendatangkan keuntungan jauh lebih besar daripada kerja dengan pihak-pihak lain. Kerana kita menjadi majikan sendiri. Idea ini telah dipelopori oleh pihak PNS, iaitu Pertubuhan Nasional yang di bawah kementerian saya juga, iaitu di bawah franchise. Dia nak mewujudkan satu program dipanggil Your Own Boss. Menjadi your own boss. Mana dia tiap-tiap orang yang akan datang tu dia akan menjadi bos dia sendiri. Mana dia bukan bekerja dengan orang lagi. Jadi sistem ini ialah sistem untuk mengetahui bahawa perniagaan itu is the first choice. Jadi saya dah bagi dengan pihak InScan, bagi tahu dengan pihak SME Corp bahawa perniagaan is a big investment. Kerjaan melihat perkembangan, kerjaan menyumbang keuangan, dan kita pegawai kerjaan mesti menumpu perhatian kita melihat ROI itu tercapai. ROI mana dia? Kalau seorang perniagaan kita wujudkan daripada semua sudut, perniagaan, pengurusan perniagaan, macam mana nak sumber keuangan, business management, financial management, semua management dalam semua segi dalam bisnes dia, dan macam mana untuk mempromosi, tadi kita dah sebut digitalization ataupun digitalisasi. Dan kita juga mahu bahawa peniaga ini bukan dia statik di situ saja. Daripada bulan ke bulan mendapat pendapat mungkin 4-5 ribu sebulan. Tak, kita hendak mereka ini akan accelerate ke depan, supaya daripada yang micro pergi ke small, daripada small pergi medium, dan hingga kepada satu bisnes yang lebih besar. Dan ini berlaku di kementerian sekarang. Jadi itulah saya menyebut beberapa kali dah keluar mengatakan saya nak create 100 jutawan tahunan tiap-tiap tahun. Jadi acceleration ini ialah bermula dengan mikro. Sama daripada tekun, dia bermula daripada InScan atau bermula dengan SME Corp atau bermula daripada bank rakyat ataupun SME Bank. Di sana dia orang bermula daripada mula awal, dan dia akan accelerate, akan menaik. Dan daripada sudut sumber keuangan, kita dah atur dah. Saya dah atur semua. Daripada tekun, mereka boleh pergi ke bank rakyat. Daripada bank rakyat, kalau tidak pergi ke bank rakyat, ada pilihan lagi. PUNB. Saya dah ada salin MOU, memorandum of understanding. Macam mana? Perjanjian persefahaman. Perjanjian persefahaman dengan pihak PUNB supaya dan dari tekun tu maksimum pinjaman ialah 100,000. Tetapi daripada situ dia boleh melonjak daripada 100,000 sampai 10 juta dengan menerusi PUNB. Begitu juga dengan bank rakyat. Jadi semua kita dah atur ni supaya tiap-tiap peniaga tidak lagi akan bertanya di mana boleh saya cari sumber keuangan untuk melonjak ke hadapan supaya nak jadi jutawan tu nanti. Dan jadi sekarang saya dah minta kementerian untuk compile ataupun menyinaraikan mereka-mereka yang mempunyai potensi-potensi tinggi ini. Selain daripada apa yang dilancar semalam bersama dengan Datuk Seri Wee Ka Siong semalam. Itu juga kerjasama antara kementerian. Adakah anda antara 100 jutawan yang terhasil dari kementerian? Teruskan bersama kami selepas ini. Sedikit lagi kita ingin merungkai pengisian platform Warungku yang akan dilancarkan pada 25 April 2021 nanti pada hari Ahad. Jadi teruskan bersama kami selepas ini. Serius ke, Will? Serius. Kau lama sikit je tapi kau dapat balik banyak.
Saya pun ingat nak melabur. Ya ke? Melabur sikit nanti dapat berkali ganda. Kita mesti masuk ini pelaburan. Untungnya banyak besar. Betul lah. Betul saya mau. Ya betul labur. Tapi labur dalam apa? Ingat, pelabur yang selamat adalah pelabur yang bermaklumat. Pesanan ini dibawakan khas oleh Suruhanjaya Security Malaysia dan Investmart. Vaksinasi adalah langkah pencegahan bagi memutuskan rantaian COVID-19. Vaksin perlu melalui 2 peringkat kajian sebelum diluluskan penggunaannya. Pertama, kajian praklinikal vaksin di peringkat makmal merangkumi ujian sel kultur dan haiwan. Manakala peringkat kedua, kajian klinikal vaksin yang membabitkan manusia dan merangkumi 3 fasa. Fasa pertama, kajian membabitkan puluhan sukarelawan untuk mengetahui kesan tidak balas dan keselamatan vaksin peringkat awal. Kedua, kajian terhadap ratusan sukarelawan untuk mengetahui tahap keselamatan secara mendalam serta keperluan dos vaksin. Dan fasa ketiga, kajian melibatkan ribuan sukarelawan untuk mengetahui kesan sampingan yang jarang berlaku serta tahap keberkesanan vaksin. Bagi kelulusan vaksin, pihak berkuasa regulatory farmasi negara akan meneliti keputusan kajian klinikal sebelum vaksin diluluskan. Manusia punya amalan ni kena ingat. Dalam hadis kata, amal seseorang hamba itu antara diterima dan ditolak. Jemaah masbuk tu apa Ustaz? Orang yang masbuk ini dia kena tambah rakaat. Sunat kita berwuduk sebelum mandi wajib. Nabi kata siapa yang memenuhi saf kosong dia akan dapat rumah yang surga. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang tinggalkan solat, orang tu yang kafir aja. Cabaran bagi seorang bisnes kreatif adalah berperang dengan diri sendiri. Kualiti dari Malaysia ni yang sangat unik yang kita boleh pasarkan keluar. Kebanyakan mereka menerima idea ini kerana idea ini akan menjadikan seni mereka suatu yang sangat eksklusif. Habislah lebur duit aku. Lain kali, hati-hati bila melabur. Nasib baik kita tak labur. Pastikan pelaburan tu sah. Jangan fikir untung je. Abang-abang nak melabur? Lesen ada? Mana lesen Suruhanjaya Security Malaysia? Jadilah pelabur bijak. Selidik dan teliti dulu pelaburan yang ditawarkan sebelum melabur. Silap labur, duit lebur. Pesanan ini dibawakan khas oleh Suruhanjaya Security Malaysia dan Investmart. Ada sedikit lagi ruang berbaki untuk perbincangan bersama Menteri Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi OYB. 25 April ini merupakan majlis pelancaran platform Warungku. Apa yang diingin dilihat dan direalisasikan bertitik tolak daripada launching hari Ahad ni? Yang pertama, launching ini kita nak membuka satu pilihan kepada pihak peniaga di luar sana. Jadi kita bukan saja mewujudkan e-commerce platform, tetapi kita juga mewujudkan pengantaran, sistem pengantaran yang dibuat seluruh negara di tiap-tiap negeri. Walau bagaimanapun pada pelancaran 25 bulan ini nanti kita nak laksanakan untuk 4 negeri dahulu, iaitu untuk Kuala Lumpur, Johor, Pulau Pinang dan Sarawak di Kuching. Sebenarnya pelancaran mula dirancang untuk dilaksanakan di Kuching pada 26 bulan. Tetapi oleh kerana keadaan COVID dan PKP yang berlaku di Sarawak sekarang, jadi kita kena kerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak menangani masalah COVID itu dahulu. Jadi itulah saya telah bersetuju supaya pelancarannya dilaksanakan di Kuala Lumpur. Dan saya telah meminta supaya dilaksanakan secara serentak, secara online di negeri-negeri yang lain macam di Kuching, di Johor dan juga di Pulau Pinang. Dan harapan kita ialah supaya kita boleh memberi cadangan kepada pihak peniaga untuk menggunakan Warungku sebagai platform e-commerce dan Warung Riders nanti menjadi pengantar kepada mereka. Dan apa yang menjadi tu di sini ialah tarikan di sini ialah
kos dia adalah jauh lebih rendah dan yang terlebih terendah di Malaysia pada masa ini. Dan kerana kita kementerian tidak akan mengenakan apa-apa charge. Tetapi tuan punya platform tu masih ada charge dia sendiri, tetapi tidak akan lebih jauh di bawah pihak yang ada sekarang ini. Jadi dalam keadaan sekarang, samping itu kita juga akan memberi banyak insentif daripada sudut riders, latihan dan latihan onboarding, latihan menggunakan e-commerce platform, latihan kita juga masih berbincang dengan pihak MOF untuk memberi sumber kewangan untuk kita membeli terminal supaya diberi dengan pihak ni untuk permulaan. Jadi yang ketiganya semua SIM card dia bayaran charge untuk 1 tahun tu semua kita akan jamin untuk dibayar. Jadi mana dia banyak insentif bakal kita rancang untuk kita beri kepada pengguna warungku punya platform nanti. Ini dah bukan bertatih dah lari dah ni YB. Ini bukan bertatih ni dah lari dah ni. Dia punya pelengkapnya dari segi platform yang diberikan kepada mereka. Memang semua kita nak bagi. Lagipun bukanlah kosnya begitu tinggi. Akhirnya nanti pulangannya kepada pihak kerajaan dan negara amat besar. Oleh kerana kita melihat bahawa SME ini ataupun perniagaan mikro, kecil dan sederhana ini adalah latar tulang belakang kepada ekonomi negara. Banyak negara, contoh di Jepun, di Korea, banyak negara lain. Pihak inilah menjadi tulang belakang kepada ekonomi negara mereka. Jadi kita hendak membina menggunakan dasar keusahawanan negara 2030. Kita ada 10 tahun lagi untuk melaksanakannya. Jadi saya mempunyai banyak platform. Platform pertama untuk usahawan-usahawan biasa ni. Yang kedua saya nak menggunakan koperasi. Yang ketiga saya menggunakan franchise. Jadi 3 platform besar saya akan gunakan untuk mencapai matlamat tersebut. Tetapi akhirnya pendigitalan ini, computerization, automation ini bukan perkara yang tu. Memang jadi satu sistem akan kita guna pakai untuk melonjak ke masa hadapan. Kenanya contohnya kalau saya boleh menyebut sedikit soalan automation ni. Kepada masa sekarang banyak yang mikro ataupun kecil, small dalam SME ni, dia masih fragmented dia punya pelaksanaan menggunakan mesin dan tu. Dia gunakan untuk untuk buat ini satu, tapi dia tak ada connection sekali. Mana dia tidak daripada A sampai Z, daripada raw material sampai dalam packaging ready untuk dihantar keluar negara ataupun dia kepada consumer. Tapi sekarang kita nak sambungkan yang berpecah-pecah putus-putusan ni menerusi sistem automation kita. Kita dah berbincang pihak Kementerian MOF supaya memberi sumber kewangan untuk pihak Kementerian MIDEC untuk melaksanakan automation ini. Jadi dengan itu nanti kita akan melihat bahawa bukan saja yang besar-besar yang mempunyai laburan beratus juta itu yang menggunakan automation secara menyeluruh, tetapi kita yang kecil-kecilan ni yang akan bakal mengurangkan pengguna tenaga manusia, akan mengurangkan kita import orang daripada luar negara bekerja dengan negara kita, mana sumber kewangan pendapatan kita akan tinggal dalam negara kita sendiri dan tidak menjadi dihantar ke luar negara ke negara lain. Jadi ini matlamat sebenarnya yang terbesar di bawah kementerian ini untuk laksanakan. Dalam masa 10 tahun itu, pihak kementerian, pihak pejabat Perdana Menteri, pejabat Kementerian Keuangan, pihak APU, mampu dan sebagainya, semua pihak perlu melihat agenda ini sebagai agenda nasional yang besar. Sedikit kesimpulan juga kalau boleh kita kepada mereka yang ingin menjadi sebahagian daripada warungku, mereka yang menjadi rider ini, apalah keperluan yang mereka perlu ada untuk menjadi sebahagian daripada platform? Dia tak ada tu, dia punya lesen kesihatan
Itu saja. Lesen untuk jadi lesen memandu yang membawa motor yang kalau tak ada motor, kita boleh match lagi dengan tekun. Tekun boleh dapat sumber kewangan untuk beli. Jadi makna dia ada dua sistem. Sistem daripada SME Corp itu sendiri yang mana dia ada motor dan selepas ada motor tu dia bagi alat untuk menjadi rider. Tetapi kalau tak ada motor dia tapi dia ingin nak jadi macam tu, pergi ke tekun. Kita akan recommend tekun dan kita connect sekarang sama dalam satu sistem. Ini semua adik-beradik dalam kementerian. Jadi jaringan tu telah ada, kepakaran tu juga ada, teknologi juga ada. Terima kasih Yang Berhormat kerana bersama bersama kami pada malam ini. Dan satu lagi yang barangkali juga kita boleh ingatkan kepada para peniaga inilah. Walaupun mereka ditekan dengan charge yang agak tinggi oleh nama-nama konvensional ni, apa yang perlu mereka lakukan untuk tetap ada keuntungan tetapi tidak menindas rantaian-rantaian selepas itu? Betul. Kena akhirnya mana-mana bisnes, sebab dia kalau bisnes ini tidak memberi pengeluaran, bahawa e-commerce platform juga akan kerugian. Ya. Jadi adalah mendatangkan satu keuntungan pada mereka supaya menurunkan keuntungan, margin of profit mereka dengan memberi sedikit pulangan kepada pihak merchant tu, SME, peniaga ni. Contohnya kalau cost charges tu 30% contohnya. Tetapi peniaga yang membuatkan satu-satu produk itu, dia kena membuat margin of profit dia 40% untuk dapat 10%. 30% terus pergi ke e-commerce platform. Walaupun kita faham yang bahawa e-commerce platform itu juga memberi pembayaran kepada rider dan sebagainya. Tapi sepatutnya itu satu. Kita kena ingat, kalau dia berhenti menggunakan platform kita, kita akan kerugi satu. Kalau 1,000 menarik diri, kita akan kerugi 1,000. Kalau lebih daripada itu, lebih banyak lagi kerugian kita. Jadi itu pemikiran yang kena penemui. Kedua, iaitu riders, pengantar. Pengantar juga mempunyai fungsi yang amat penting untuk mengantar daripada pengeluar kepada consumer dan menerusi sistem yang kita wujudkan. Kalau satu link itu tidak berfungsi oleh kena tertindas dengan kos dan charge yang dikurangkan, contohnya rider ni, jadi dengan sendirinya pihak ini semua akan kerugian. Itulah kita punya analisis dalam SME Corp dan kementerian supaya kita bersikap adil kepada semua. Okey, baik. Dan untuk itu, terima kasih kerana mengikuti siaran kami untuk bicara naratif. Bila bincang tentang Pelopor Warungku ni, banyak pula dia punya pecahannya. Dan untuk itu, terima kasih kerana mengikuti siaran kami dan kita jumpa lagi di siaran dan seterusnya. Assalamualaikum. Selamat malam.